wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tajuk bahagi. Apa itu bahagi? Bahagi ialah kita membahagikan ataupun mengagihkan, mengagihkan secara sama rata. Kita mengagihkan secara sama rata, bahagi. Kita membahagikan secara rata. Sebagai contoh, ada 6 biji limau. 6 biji limau. Kalau kita bahagikan ataupun kita agihkan kepada 2 orang, 2 orang, berapakah seorang dapat? Bagi contohlah. Jadi kita bagikan, seorang dapat 1, seorang lagi dapat 1, seorang dapat 1 lagi, seorang dapat 1 lagi, seorang dapat 1 lagi, seorang dapat 1 lagi lah. Jadi seorang dapat 3. Seorang dapat 3 biji limau. Jadi kita belajar tajuk bahagi ni, kita mengagihkan secara sama rata. Sebagai contoh, 6 biji limau dibagikan kepada 2 orang. Seorang dapat 3 biji limau. Itu cara pembahagian secara sama rata. Itu sebagai contoh permulaan. Seterusnya saya bagi soalan. Soalan sebagai contoh. Soalan yang pertama, 12 dibagi dengan 4 sebagai contoh. Saya bagi yang basic, yang mudah dulu. Langkah pertama, kita tahu bentuk. Simbol bahagi seperti inilah. Dan bentuk bagi operasi ataupun jalan kerja, bentuk lazim bagi bahagi adalah seperti inilah. 12 dibagi dengan 4. Itu contoh. Dia punya bentuk lazim dia. Tak sama macam kita buat darab, tambah atau tolak bentuk lazim dia. Langkah yang pertama ialah kita buat sipir 4. Sipir 4. Jadi kita buat sipir 4. Yang pertama ni 4 kali 1 lah. 4 kali 1 4, ataupun 1 kali 4 4. Lepas tu 4 tambah 4 8 kali 2, 4 kali 3 12, tambahkan 8 tambah 4 12 kali 3, 12 tambah 4 16 kali 4. Jadi berhenti di situ. Kenapa? Sebab kita cari 12. Kita cari 12. Kita dah jumpa 12. Kali berapa? Kali 3. Kali 3. Bahagi ni secara tak langsungnya kita akan mencari jawapan nombor yang kecil lah. Nombor kecil. Kalau darab, kita dapat jawapan besar. Dia gandaan. Sebab itu dia banyak. Tapi bila bahagi, dia semakin sedikit. Contoh, kamu ada wang, kamu bahagikan kepada orang lain. Jadi wang kamu semakin berkurang ataupun sedikit. Macam tadi, kamu ada 6 biji limau, kamu bahagikan kepada 2 orang sebagai contoh. Jadi seorang dapat sedikit. Seorang dapat sedikit. Jadi 4 kali berapa? 12. 4 kali 3. 4 kali 3 12 ni kita tulis balik 12. Maka dalam operasi bahagi ni ada operasi tolak. Jadi kita tolakkan 2 tolak 2 sifar, 1 tolak 1 sifar. Jadi jawapannya ialah 3. Itu cara dia. Okey, contoh yang kedua pula. Sebagai contoh 11
dibagi dengan 3 sebagai contoh. Kita buat CP3. Kita buat CP3. 3 kali yang pertama ialah 3 lah. Lepas tu 3 tambah 3, 6 kali 2. 6 tambah 3, 9 kali 3. 9 tambah 3, 12. Jawapannya 4. Okey, berhenti di situ. Kalau kita tengok soalan, 11 dibagi 3. Ada tak 11 dalam CP3? Tak ada kan? Jadi kita ambil yang paling hampir. Yang paling hampir dengan 11 dan boleh ditolak. Terlebih dahulu kita buat bentuk lazim lah. Bentuk lazim. Bentuk lazim bahagi seperti inilah. Okey. Jadi 11 dibagi 3. Jadi kita ambil yang paling kecil dan boleh ditolak, iaitu 9. Kali berapa? Kali 3. Jadi kita tulis kali 3 di atas dan 9 di bawah sebelah. Kita susun elok-elok lah. Kita susun elok-elok. Maka 11 tolak 9, kita akan dapat 1 tolak 9 tak boleh, kita pinjam. Jadi sifar. Sini 11, 11 tolak 9, 2. Maka kita dapat jawapan 3 baki 2. Ada baki baki 2. Maka kita tulis 3 baki 3 baki 2. Tu jawapan dia. Okey. Tu cara membahagilah. Secara basic kita kena tahu buat CP dan kita tahu bagaimana nak guna. Nak guna dia. Okey, seterusnya. Seterusnya sebagai contoh. Soalan contoh yang ketiga. Bagi yang mudah-mudah dulu dekat kamu. Sebagai contoh, 64 dibagi dengan 4. Sebagai contoh, 64 dibagi dengan 4. Kita buat bentuk lazim. 64 dibagi dengan 4. Okey. Pertama kita buat CP4. CP4 kali 1 lah. 4 tambah 4, 8 kali 2. 8 tambah 4, 12 kali 3. 12 tambah 4, 16 kali 4. 16 tambah 4, 20 kali 5. Okey, cukup dulu. Okey, dekat sini kita tak perlu cari 64. Kita cari 64 banyak kan. Kalau 4 kali 10 pun 40. Ini 64. Bayangkan banyak kita nak cari. Jadi langkah pertama ialah kita kena tentukan. Tentukan contohnya 6 ni kan. 6 ni boleh tak dibagi dengan 4? 6 ni boleh tak dibagi dengan 4? Bayangkan kalau kita ada nasi lemak 6, kita nak bagi kepada 4 orang. Cukup tak? Tentu cukup. Apabila nombor dekat dalam ni lebih besar daripada nombor di luar, maka boleh dibagi. Nombor di dalam ni besar daripada nombor yang di luar, maka boleh dibagi. Macam saya kata tadi kan, ada 6 nasi lemak, nak bagi kepada 4 orang. Cukup tak? Cukup. Ya. Kita cari 6 dalam sipir 4. 6 dekat sini kan. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. 6 tak ada. Yang ada 4. Yang paling hampir dengan 6 dan boleh ditolak. Jadi kita ambil kali 1. Kali 1, 4 ni kita tulis bawah 6. Kita tolak, kita garis. Jadi kita tolak ni 6 tolak 4. Jawapannya 2. Tolak lah. Dalam bahagi ada tolak. 6 tolak 4, 2. Okey, kita tandakan L terbalik ni tadi kan. Kita cari nombor 6. Maka 4 kali 1, 4. Maka 6 tolak 4, 2. Okey, 4 ni yang sebelah ni apa nak guna?
apa cara kita nak buat? Kita turunkan. Buat anak panah, kita turunkan sebelah 2. Jadi 24. 24. Maka 24 kita cari dalam sipir 4. Sekarang baru 20. 20 tambah 4, 24. Kali 6. Kita dah jumpa dah 24. Kali berapa? Kali 6. Kali 6. 6 kita tulis dekat atas. 24. Kita tulis balik 24. Tolak. Garis. 4 tolak 4 sifar. 2 tolak 2 sifar. Tak ada baki. Jadi jawapan dia 16. 16. Okay, itu cara dia. Itu cara dia. 64 dibagi dengan 4, jawapannya 16. Itu cara dia. Okey. Seterusnya. Kita buat lagi sebagai contoh soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Contoh kita buat 73 dibagi dengan 3 sebagai contoh. 73 dibagi dengan 3, maka kita buat bentuk lazim. 73 dibagi dengan 3. Itu cara dia. Lepas tu kita buat sipir 3. Sipir 3. Sipir 3. 3 je yang pertama kali 1. Lepas tu 3 tambah 3, 6 kali 2. 6 tambah 3, 9 kali 3. 9 tambah 3, 12 kali 3. 12 tambah 3, 15 kali, ini kali 4, ini kali 5. Okey. Kali 1, kali 2, kali 3, kali 4, kali 5. Okey. Macam tadilah. Kita tengok 73 ni kita jangan cari dalam sipir 3 73. Kita tandakan L terbalik dulu dekat nombor 7 ni. Tandakan dulu L terbalik dekat nombor 7. Lepas tu kita tanya diri kita, 7 ni lebih besar tak daripada nombor 3 yang di luar ni? Okey, lebih besar. Maka bila lebih besar, maka boleh dibahagi. Sebagai contoh, kamu ada 7 nasi lemak, nak bagi kepada 7 orang. Cukup tak? Ya, cukup. Cukup. Jadi kita cari nombor 7 dalam sipir 3. Tak ada. Tak ada kan? Yang ada yang paling kecil. Kita cari yang paling hampir dengan 7. Yang paling hampir dengan 7 dan boleh ditolak. Boleh ditolak hampir dan boleh ditolak ialah 6. 6. Kita ambil 2 lah kali 2. 3 kali 2. Kita ambil 6. Letak bawah 7. Tolak garis. Jadi 3 ni jangan tengok kan. Kita tengok 7 je dulu ni. 7 tolak 6. 7 tolak 6, 1. Lepas tu barulah kita turunkan 3. Buat anak panah, turunkan 3. Maka kita dapat 13. Nombor 13 cari dalam sipir 3. Ada tak 13? Tak ada. Yang ada 12 dengan 15. Jadi kita cari yang paling hampir dengan 13 dan boleh ditolak. Boleh ditolak. 13 tolak 15 boleh tak? Tak boleh kan? Jadi 13 tolak 12 barulah boleh. Maka kali 4. Kita ambil nombor 4 letak atas, 12 letak bawah 13. Garis tolak garis. 3 tolak 2 macam biasalah tolak. 1 tolak 1 sifar.
Okey, 1 ni dah tak boleh dibagi lagi. Ini dinamakan sebagai baki. Maka jawapan dia 24 baki 1. 24 baki 1. Okey. Itu saja contoh yang saya nak tunjukkan pada permulaan dalam tajuk pengenalan dalam kemahiran bagi pada hari ini. Sekian, terima kasih.